أعوذ بالله من التوكل الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا قوي متين في شر الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sambung ke surat 219. 219. Baik, itu sampai dah habis soal ilahiyat. Bila belajar akidah dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada 3. Satu, komponen uluhiyah, ilahiyat. Itu yang kita belajar sifat-sifat Allah tu 20. Minimum requirement untuk mengetahui ketuhanan Allah, wujub sampai kaunuhu mutakalliman. Habis itu buka pusat pasal an-nubuwah, kenabian dan kerasulan. Habis pasal tu buka as-sam'iyat. Tu skema silibus dalam pembelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Wahabi punya kerangka silibus. Tu nak kena faham. Okey. Saya tak sempat lah nak bincang tu, perbandingan tu boleh borak. Nak borak lama jumpa kedai kopi. Baik. So habis dah soal uluhiyah, soal ketuhanan sampai kaunuhu mutakalliman, belajar soal kenabian, rasul dan perkara yang berkaitan dengannya. Tak percaya rasul, habislah akidah, rosaklah, tak beriman. Nak pakai Quran aja, tak nak pakai hadis. Tak jadi ya. Tu macam-macam tu Islam liberal dan sebagainya. Buat apa nak menjaga orang tak sembahyang Jumaat? Bukan ada dalam Quran pun. Nak jawab apa? Ya tak ya juga. Tu masalah dia. Mana ada cakap penjaga siapa tak sembahyang Jumaat? Dia tak faham. Orang nak belajar agama ni bukan straightforward hadis Quran aja. Fiqahnya, usul fiqh, Islamic jurisprudence, panjang cerita bang belajar agama tu. Sebab tu malah ikut sajalah ulama besar habis cerita. Tak payah nak cacah pandai agama hanya kerana SPM dapat A, kerana degree fakulti pengajian Islam, dapat dinli dan sebagainya. Itu barulah seberapa. Okey. So sebab itu fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak faham tanya orang yang pakar. Fiqh, fuqaha lah, imam 4 mazhab tu dan sebagainya. Okey. So nama rasul. Orang Melayu pun ada nama rasul lah. Apa maksud rasul tu? Secara bahasa utusan, diplomat. Okey, an-nabiyyu ada yang mengatakan berasal daripada an-naba', berita. Dia buat berita. Berita apa yang awak bawa ni? Wahyu dari Allah SWT. Okay. So now saya dah habis sampai nota kaki 327, perkara yang keempat. So we continue to note, malaikat Jibril tidak tersalah dalam menyampaikan wahyu. So ada satu fahaman di kalangan Syiah, mereka meyakini bahawa Jibril ni penghulu segala malaikat. Malaikat ni ramai, banyak. Jibril diutuskan oleh Allah. Jadi Syiah ni kata Jibril diutuskan oleh Allah membawa wahyu kepada Sayyidina Ali. Tapi Jibril sudah silap memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu fahaman antara fahaman yang ada pada orang-orang Syiah. Syiah ni nak kenal senang. Sebab ada sembahyang bawa batu. Dia bukan batu tu sebenarnya, dia tanah keras. Hujah mereka sebab Nabi ni sujud pada sesuatu yang natural. Ini baca comparison. Ya. Jadi sujud tu tak boleh atas kapet lah. Sebab dalil hadis yang mereka pegang tu, Nabi dia kalau sujud atas pasir, ataupun atas pelepah kurma, meaning something natural yang semula jadi. So macam mana nak semula jadi? So not every time you prostrate to Allah SWT. Setiap kali nak sujud tabur pula pasir, marah siap. So pada pahaman mereka lah, this is a comparison, muqaranah, ini perbandingan. So dia kena bawa sesuatu, ya batu yang dikeraskan. Dan tanah itu menurut kepercayaan mereka yang suci adalah tanah Karbala.
Tu pengetahuan am. Lepas tu nak dia sembahyang dia akan tepuk-tepuk paha lah. Kita boleh kenal even di masjid Nabi pun. Sebelah tu orang Iran dia akan sembahyang cara dia. Wahabi sembahyang macam kita. Mana nak tahu? Kok ada sini Wahabi? Atau tak sedar dirinya dalam proses pemwahabian. Wah, dia tak sedar tu. Oh, ini jumpa hadis sahih. Tarawihnya 8 rakaat saja ni. Mana ada 20? Mula lah. Saya berjumpa. Saya bagi talk satu tempat. Sekarang ni dah dia nampak lah. Sebab dia compare dan sebagainya. Dia dengar tengok YouTube apa semua. Akhirnya elok-elok baca Yasin malam Jumaat jadi tak datang masjid. Alasan senang je sebab Nabi tak buat. Alah letih lah saya dah cakap. Awak ni baca khutbah Jumaat cakap apa? Cakap apa? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Nabi baca khutbah cakap apa? So, masuk neraka kan? Faham itu je. Saya tak nak bagi dalil, nak bagi tesis itu. Sebab itulah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang Nabi tak buat bukan dikira haram. Apa maksud haram? Ada tegahan, tu belajar usul fiqh. Kenapa sesuatu tu menjadi haram? Bukan sebab Nabi tak buat. Bid'ah sesuatu yang tidak ada sandaran, tak ada dalil langsung. Contohnya besok Moreh Ramadan, siapa nak sponsor satu malam 12 dozen Carlsberg? Memanglah tak ada dalil, tu barulah bid'ah. Sebab itu Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik dalam Bukhari ada menyebut kes di mana Sayyidina Umar jumpa Abu Bakar. Orang hafal Quran ni dah habis dah, semua mati dah, syahid dah. Dia bagi suggestion kepada Sayyidina Abu Bakar. Why don't we compile the Mushaf and become the Mushaf, we compile all the Quranic writings. Mengapa tidak kita mengumpulkan ayat Quran ni atas tulang unta, atas batu dan juga sebagainya, kita compile jadi satu. Sayyidina Abu Bakar kata, apakah engkau nak buat apa yang Nabi tak buat? Dan Sayyidina Umar reply, wallahi innahu la khairun. Demi Allah itu sesuatu yang baik. Maka Sayyidina Abu Bakar pun dia setuju. Kemudian dua-dua ni berjumpa lah pula dengan Zaid. Berjumpa dengan Zaid, Zaid tanya sama, awak nak buat apa yang Nabi tak buat? So dia orang ni cakap benda ni benda baik, begini. Okey, akhirnya dia pun tulis. Itu dalil bid'ah hasanah tak hasanah. Okey, itulah. Tak jumpa lagi FB. Lepas tu cakap tak ada dalil. Okey, now sampai mana ni? Okay, next page. Iftala Sahat Italia. Next page. Apa muka surat sebelah. Apakah sifat wajib bagi para Rasul dan sifat mustahil atas mereka? Okay, sebelum tu tengok nota kaki 328. Saya cepat je lah bang, ya. Saya ada 45 minit. Tak banyak mana pada saya ni 45 minit ni, ya. Baik. Perbezaan antara Nabi dan Rasul. Kena tahulah apa beza Rasul dengan Nabi. Rasul seorang lelaki, tak ada Rasul perempuan. Kalau dia mengaku balik daripada pulau besar, dia jadi Nabi lah pula. Tak ada Rasul perempuan. Tak adil. Ini telah menyanggah kesetaraan gender. Alah, mulalah tu falsafah barat dibawanya pluralism, liberalism. Ada konsep barat, tu masalah tu budak-budak belajar di barat. Kena kuatlah, kecil-kecil belajar agama. Dah besar nak jadi apa jadilah, janji pekerjaan yang halal supaya tidak terpengaruh dengan fahaman-fahaman di sana. Falsafah barat, this modern western jurisprudence ni masalah. Mereka mengatakan kesetaraan, semua ni kena sama, tidak boleh ada diskriminasi. Kalau lelaki boleh dreba JCB, perempuan pun boleh. Dia memperjuangkan hak itu. Apa lagi? Laki nak potong pokok kelapa, tebang, panjat, perempuan pun mesti boleh. Silakanlah itu. Apa lagi? Kalau laki jadi cikgu, perempuan pun kena jadi cikgu. Tidak boleh ada diskriminasi dari segi jantina. Okey. Akhirnya fahaman itu nanti, kenapa pula Rasul mesti laki? Perempuan tak boleh ke? Di mana keadilan? Dia akan sampai mengarut ke situ. Sebab tak nak ikut cakap Nabi dan Rasul tu. Akhirnya nanti nak buat tandas macam mana? Siap nak bagi label macam mana kat pintu tandas? Laki pun boleh masuk, perempuan pun boleh masuk. Atas dasar kesamarataan. Kau masalah?
Okey, Rasul tu mesti seorang lelaki. Kena ingat, saya dah ingat lah Ustaz, ingat besok ada orang menyamar perempuan jadi Rasul, ikut juga. Seorang lelaki pilihan Allah. Allah pilih, dia tak boleh register, tak boleh di shortlisted candidate, interview nak jadi apa, orang Nabi. Okey, nanti kita panggil balik lah. Nabi mesti pilihan Allah. Janganlah cakap tuan-tuan ni tak jadi Nabi, Allah tak pilih saya lah, sedihnya. Tak payahlah macam tu. Dan jangan cakap, alah kalau aku Allah jadi Nabi pun aku baik. Pun masalah juga. Cuba aku jadi Nabi, aku pun baik. Allah, sebab tu kena relate dengan sifat ilmu. Allah tu ilmu sebelum dia Allah nak buat, Allah nak dan Allah tahu. Sifat ma'ani 4 serangkai itu kan, hayat, ilmu, kudrah, iradah dan kudrat. 4 ni baru jadi makhluk. Ulang balik, belajar ni mesti tahu nak apply, bukan tahu sebut aja. Okey, so bila macam tu artinya Allah tahulah kenapa kita tak jadi Nabi. Hikmahnya Allah tahu dah pada diri seseorang. Sebab nak jadi Rasul ni dia kena hati, tak boleh hati tisu bang. Jadi Nabi tak boleh hati tisu, cepat koyak. Kang, maring masjid nggo t-shirt. Weh, serata kau masjid. Tak, berlaku tak? Berlaku. Abang, azannya tu tak betul bang, janganlah laju sangat. Orang nak jawab azan, yang awak laju semacam kenapa? Dah tak nak azan. Sebab tu lah tak jadi Nabi kak. Jadi Nabi tak boleh hati tisu. Kena maki, relax. Kena pulau, relax. Boleh ke kita macam tu? Kenduri wong ora teko sereange ra masalah kok. Jadi sebab itu Allah tahulah, jangan cakap alah kalau aku jadi Nabi aku baik. Jangan. Allah tahulah kenapa awak tak jadi Nabi. Nabi ada ancaman bunuh. Betul? Awak ancaman tak dapat pencen dah bising dah. Apa saya cakap ni? Okey. Ancaman bunuh Nabi tu. Dibaling dengan usus, macam-macam. Baling dengan usus dan sebagainya. Okey. Seorang lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu dalam bentuk syarak dan diperintahkan wajib untuk disampaikan kepada kaumnya. Al-Mukhbir, dia lelaki, dia dapatlah berita daripada Allah, wahyu. Cerita yang dia dapat tu kena sampaikan kepada masyarakat, kepada audien. Kena sampai. Tu Rasul. Sebab itu menjadi konflik. Kena maki, kena tuduh tukang sihir, kena tuduh tukang karut, kena tuduh pemecah belah, macam-macam. Saya telah nyatakan di sini. Sebenarnya ada satu kesimpulan, hikmah yang kita boleh buat pada diri sendiri. Beza antara baik dan membaikkan orang lain. Baik pada dirinya, satu jenis lagi dia boleh membaikkan orang lain, memanfaatkan orang lain, dia boleh islah, reform orang lain. Kalau awak baik sendiri, orang tak kacau awak. Baiklah. Pergi masjid dengan kuliah, baca Quran, sedekah, puasa, pergi haji, umrah tiap minggu, bla 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 bla. Tak kacau, tak tegur apa pun, tak kisah orang lain. Orang tak kacau. Tapi ketika kamu mula mengajak kepada kebaikan, kamu akan berjumpa golongan-golongan yang menentang kamu. Sebab tu tak betul kalau baik sendiri, syok sendiri. Kena cakap tu. Apalah sampah belungkuk, anjing dah datang orang tak kutip, kena bising. Dah bayar dah ni. Kena bising benda tu. Kita nampaklah budak-budak ni mancing kat baris tak sembahyang, diam aja. Tak betul tu. Mesti kena sound. Cara baiklah ya. Sebab itu Nabi digelar, sebab itu musuh Nabi pun suka Nabi, yang penyokong Nabi pun suka Nabi, beriman dengan Nabi, suka Nabi. Tapi sekali Nabi menjadi Rasul dan mengajak kepada kebaikan, barulah dia menerima tentangan. Tu ingat, mana satu yang baik? Yang menerima tentangan lah tu. Dia tak boleh nak baik sendiri gitu. Itu memang lumrah alam lah. Tak ada siapa mesti setuju dengan kita 100%. Dalam organisasi tidak ada semua staf akan setuju dengan kita. Ngarut tak ada. Dia mesti ada mengumpat kat belakang, dia ada mesti buat cerita dan sebagainya.
Waliyahzubillah. Okey, itu Rasul, jadi kata kunci dia wajib disampaikan kepada kaumnya. Then the difference between Rasul, messenger and prophet. Nabi seorang lelaki pilihan Allah. Hadza amrun ghairu muktasab. Dia bukan boleh diusahakan. Kitab lama kata pekerjaan yang tidak diusahakan. Maknanya nak jadi Nabi bukan boleh dicita-citakan. Tak ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam keluar iklan siapa nak jadi Nabi. Tak ada. Sebab itu Allah punya kerja. Okay. Nabi seorang lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu dalam bentuk syarak tetapi tidak diperintahkan. The only difference between Rasul and Nabi is that Rasul is ordered and commanded to convey, to preach. Rasul diarahkan menyebarkan, menyampaikan. And Nabi is not confined to, is not commanded, is not ordered untuk menyampaikan. Nabi tidak diperintahkan untuk sampaikan kepada kaum, untuk dia sajalah. Nabi ni ya, okey. So la nabiyya ba'di, hadza kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Tak ada lagi nabi selepasku. Habislah wafat Rasulullah SAW, dah tak ada siapa nak claim apa sebagai nabi. Sejarah menunjukkan bila Rasulullah SAW wafat, macam-macam nabi itu keluar. Nabi perempuan, nabi laki, Musailamatul Kadzab dan sebagainya muncul dulu. Zaman Nabi wafat saja dah ada orang mengaku jadi Nabi, apa lagi zaman akhir zaman. Terbaru saya tengok dalam media sosial ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi di Jawa pula tu. Jadi kalau tu giman tu susah sikit lah saya nak percaya Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi ni nama dia Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Namanya seperti nama aku dan nama bapanya juga nama seperti nama bapa Nabi Abdullah. Saya minta maaf lah, bukan saya kata tu giman sini, di sana tu. Kalau tu giman bin Warso, takkan tu Imam Mahdi. Tu giman Warso confirm lah bukan Ukraine, confirm lah Jawa. Itu pun nak percaya. Sebab tu kena rajin mengaji ya. Okey. Awak tu Hafizin dah kaji mengaji ke? Saya taklah rajin, adalah juga ulang kaji tiap malam dan sebagainya. Ya. Saya mengaku lah saya bodoh. Okey. Saya mengaku tu. Baik. Apa yang wajib ke atas para nabi ialah memberitahu manusia yang mereka adalah para nabi supaya dihormati. Dia kena bagi tahu. Wajib atas nabi bagi tahu, kata dalam kitab Kasyifatus Sajjah dan Nurul Zalam, Syekh Nawawi Banten. This is a classical book and very good. Dan kita kata, dia kata wajib atas Nabi bagi tahu yang dia tu Nabi. Itu nanti kita bincang persoalan mukjizat. Orang yang mendakwa Nabi dia pasti ada mukjizat, mesti. Walimani da'a binubuwati. Siapa yang mendakwa dengan kenabiannya dia pasti ada mukjizat. Sebab tu mukjizat Nabi banyak. Saya Nabi, saya diutuskan oleh Allah begini. Jadi orang kafir Quraisy, orang musyrik Mekah tak percaya. Kau Nabi. Cuba belah bulan tu, terjadi waktu malam. Terbit air daripada jari. Dan seumpamanya. Jadi kalau katalah ada orang Sungai Lang mengaku jadi Nabi, apa mukjizat dia? Apa mukjizat dia? Dia kena ada tunjuk mukjizat. Dia boleh buat magic yang di luar adat, di luar kebiasaan. Aku iso melaku nang parit. Saya boleh berjalan atas pelepah kelapa. Aku yo iso kok, pelepah garing tiba. Itu bukan mukjizat. Apa mukjizat? Saya boleh berjalan di atas pelepah kelapa yang kelapa. Saya boleh kok, kalau sudah jatuh saya jalan di atasnya. Apa masalahnya? Okey. Jadi dia mesti ada mukjizat, dan itu Nabi supaya dihormati. Sebab itu macam-macam. Ada benda bercakap dengan Nabi, watu cakap dengan Nabi, haiwan cakap dengan Nabi. Jadi awak lembu pun tak nak cakap dengan awak. Macam mana nak jadi Nabi? Baik. Jumlah para Nabi dan Rasul tidak dapat diketahui jumlah sebenar para Nabi. Banyak, ramai. Bumi banyak Nabi ni bumi Syam. Bumi Syam nak tarik dari mana? Daripada Iraq, Jordan sampailah Palestin. Banyak jasad dalam bumi itu Nabi-Nabi yang wafat. Kita tak tahulah. Kalau siapa belajar arkeologi, buatlah tesis.
Tu bumi yang diberkati. Yaman ada Nabi Hud. Sebenarnya Nabi Arab tak ramai. Nabi Soleh, Nabi Muhammad ramai daripada Bani Israel. Okey. Jadi di sebenarnya tanah Arab Saudi Nabi Muhammad SAW lah. Di Yaman Nabi Hud, di Syam tu banyak lah, di Iraq ada. Itu belah-belah sana tu. Di Malaysia Ustaz, Malaysia tak ada Nabi. Dulu dah diletak jawatan lah di Ulu Kelang. Ada juga orang ikut. Allahu Akbar. Okey. Tapi Nabi tak ada. Kalau ramai wali, barokah lah. Wali tu nanti kita bincang lah. Wali ni siapa? Bukan wali band no? Wali tu siapa? Ada. Okey. Right. Tak dapat diketahui jumlah sebenar para Nabi. Walau bagaimanapun ada pendapat. There was an opinion saying that numbers of prophets are 124,000 orang. Nabi je 124,000. Ramai ya? 124,000. Okey. Itu yang dia tahu. Daripada jumlah tersebut 313 orang adalah para rasul. 124,000 Nabi, Rasul adalah 313. Nama-nama mereka yang wajib adalah 25. Cakap 313, kenapa 25 je? Ui, ni yang ada dalil secara terang lagi bersuluh. Dari pandangan mengatakan jumlah tersebut 313 orang. Nama yang wajib kita tahu ni. Ini pun tak hafal, betul tak? Tak apalah, kalau tak hafal ikut susunan tak apalah. Kasih can lah, saya bagi 45/100, maka lulus D. Kalau sudah susun boleh tak? Adam, Nabi Muhammad, tu je lah. Tapi kalau kita sebut Ayub, Nabi, Rasul tak? Ya. Zakaria? Ya. Yaqub? Ya. Yusuf? Ya. Okey lah. Tapi kena tahu lah tu, sebab tu kecil-kecil dia ajar benda tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub kan? Dan seterusnya. Kita tahu 25 tu wajib diketahui one by one. Tahu nama lah. Tahu. Satu, Nabi Adam. Ada pandangan mengatakan Nabi Adam bukan Nabi. Ada juga. So jangan ikutlah fahaman tu. Adam, Adam ni alif lah. Alif Dam ni. It's not Ain. Ain tu maknanya tiada Adam. Orang putih kata Adam. Okay. Yang kedua, Idris. Sebab tu orang dulu-dulu bagus. Sebab orang dulu rajin mengaji kan. Balik motong getah pukul 9 dah kat rumah. Nak buat apa lagi? Rehat-rehat lah. Rehat-rehat. Tajak rumput. Mana pakai racun? Sayur semua fresh kan? Badan kuat, sihat. Sayur sekarang semua tu apa racun ada. Buah-buahan tu kan, lagilah banyak. Jambu madu lagilah banyak. Okey, rendamlah dulu. Beli buah tu rendam dulu. Okey, jadi orang dulu rajin mengaji, malam pergi mengaji, dia dengar. Sebab saya kecil-kecil dulu teringatlah ya, datuk saya. Okey. Demo tu rajin mengaji, bagus. Jadi yang pertama Nabi Adam, yang kedua Idris. Sebab itu beliau rajin mengaji, dia bagi nama anaknya nama-nama Nabi banyak. Orang dulu, betul? Kalau Jawa dia ikut hari lah pula. Isnin, Selasa ada kan? Encik Rabu, Encik Khamis, Encik Jumaat, Encik Sabtu. Encik Ahad saya tak jumpa. Isnin sampai Sabtu saya jumpa. Okey. Wak Minggu. Wak Minggu tu Tulan Pasar ke? Ada, ya betul. Kalau saya buat hadiah, saya dah bagi hadiah Wak ni. Boleh medang malam ni dengan saya. Baik. Wak Minggu. Tapi Wak Minggu tu nama dia siapa? Tak tahu kan? Saya ingat tu Wak Minggu. Kancung pun ada satu nama tu. Okey. Sebab itulah orang-orang dulu bagus. Sebab apa? Dia nak sempena kalau-kalau lah. Kalau-kalau. Orang Jawa kata embok-embok. Bukan embek-embek. Embek-embek kambing. Embok-embok. Kalau-kalau lah. Bolehlah mewarisi perangai-perangai Nabi. Ustaz, ada yang nama Nabi tapi tukang scam judi online pun saya jumpa. Itu nasiblah dia.
Okey. So Idris, ada nama orang Idris cantik. Budak-budak sekarang nama tak apa-apa lah. 3 sampai quadruple, triple. Allah. Perangai macam tu juga. 3 Nabi Nuh, Nabi Nuh, Hud. Ni kena saya sebut satu-satu dalam kitab ni, ya, sebab kita kadang ni kita tak ingat. Allah, nak habis masa lah pula. Adam, Idris, sekarang ada lagunya kan. Saya lagu-lagu macam tu payah nak hafal. Lagu meripik saya senang pula. Baik. Adam, Idris, Nuh, Hud, gitu kan. Okey. Nuh, Hud, Saleh. Jadi kalau nama kawan kita, nama Nabi, sebutlah betul-betul. Idris lah, bukan Deris. Nuh, Hud, Saleh. Ibrahim jadi Ibrahim, Lut, Ismail jadi Mail, Ishak, Yaqub. Awak bagilah cucu anda dengan nama-nama ni. Semua orang tak komersialnya lah. Janganlah macam tu. Okey. Yaqub, Yusuf jadi apa? Yusuf, Joseph. Ayub, Syuaib, Zulkifli, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, David, Sulaiman, Solomon, Ilyas, Yunus, Jonah, Zakaria, Yahya, Isa, and the last prophet of course Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini nabi dan juga rasul. Dia ada rasul dan dia nabi dan juga rasul. Rasul mesti nabi, nabi tak mesti rasul. Okey. Daripada banyak-banyak ni, yang paling utama dan penghulu segala nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni SAW, dia bukan saja penghulu segala para nabi dan rasul, dia adalah chief. Dia adalah seafdal makhluk yang paling utama tu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Dengan nisbah malaikat, jin, manusia, yang paling utama menempati supreme position di antara makhluk-makhluk Allah, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya kata baca Quran tak berapa pandai, merangkak-rangkak dan sebagainya, susah. Janganlah berasa. Awak selawatlah banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacalah. Baca banyak-banyak. Ya, baca banyak-banyak. Tak tahu nak baca apa? Baca selawat. So, sebab itu katakan dalam afdalul khalqi alal itlaq. Ini bonus point, tak ada dalam buku tu. Rasuluna, Rasul kita adalah Ahmad al-Mukhtar afdaluhum. Ada mengatakan Ahmad dan Muhammad. Kenapa Muhammad? At that moment, orang-orang Arab tak kenal nama Muhammad ni. Jarang orang menamakan anaknya Muhammad. Mim hamim dal. Muhammad artinya yang dipuji, Ahmad artinya yang memuji. Dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali sehari kita puji Allah? Itu jawablah masing-masing. Saya dah kata, jangan tunggu anda naik Jaguar ataupun Bentley dan perahu layar baru nak puji. Dalam satu hari itu dapat makan, dapat minum, dah bersyukur. Janganlah letak kriteria tu tinggi sangat. Nak naik Lamborghini lah, itulah, alahai. Bukan boleh buat laju pun kalau setakat kat jalan Malaysia ni. Okey? Baik. Boleh makan, minum, happy-happy, okey tu. Sehat kan? Boleh sehat. Sehat, happy-happy. Semayang. Happy tu penting. Okey? Boleh makan, boleh minum, alhamdulillah. Warung kat Sungai Lang ni ada berapa ratus? Kau tarik daripada Kancung Bengkok sampai Sungai Lang sampai ke dalam tu, saya ingat. Ui, banyak ya? Artinya apa? Sama ada kita banyak makan, ataupun kita banyak duit, ataupun kita banyak buang masa. Tu boleh lah, bukan tak boleh. Ya? Jadi bersyukurlah, bersyukur. Baik. 5 daripada mereka jadi dikatakan al-Mukhtar. Kenapa disebutkan Mukhtar? Mukhtar ni allazi istafahu Allah Ta'ala ala sayyidil khalqi, dipilih oleh Allah berdasar daripada makhluknya. Afdaluhum,
of the most prioritized. Afdaluhum, orang yang paling afdal, al-khalqi mutlaqan insanan wa jinnan wa malakan, dari aspek dari segala manusia, jin dan malaikat, yang paling utama, yang menempati supreme, that's occupy the supreme position is Nabi Muhammad SAW. Hum afdal makhluqat. Nampak? Wa i'tiqadu afdalati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jami'il makhluqati wajibun ala kulli mukallaf. Mengiktikad, meyakini bahawa keutamaan Nabi Muhammad daripada segala makhluk, meyakini dialah paling afdal, hukumnya wajib ala kulli mukallafin kama huwa zahir kalamihim. So kalau anda question balik, you ku tak percayalah, ada lagi yang hebat lah, dosa lah. So awak tak yakin. Wajib berkeyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling afdal. Besok kat padang mahsyar, siapa yang paling dekat dia dengan dia? Man akthara alayya salatan. Yang paling banyak berselawat denganku, dialah yang dekat dengan Nabi besok. Berapa kali jawab sehari? Jawablah masing-masing. Setakat 10 kali lah, tak mencabarlah. Tambahlah. Duit nak banyak, bonus nak banyak. Selawat 10 kali je ke? Alahai. Boleh banyak. Ya, tak mesti datang masjid. Okey. Wah, baik. Nabi dah. Ana rajulan qala nabiyina Muhammad SAW kharan nubuwah. Okey, ana kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah sayyid. Ni Nabi sendiri yang cakap dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi kata, aku ni adalah penghulu, tuan anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak berbangga. Okey. Saya nak sebut lah ni. Sebab tu boleh sebut Sayyidina dalam tahiyat, bukan tak boleh. Ada orang jumpa dalam solat tak boleh, luar solat tak apa. Ya ke? Kenapa dia sebut Sayyidina Muhammad? Tak ada masalah, nak sebut pun boleh, tak sebut pun boleh. Sebut Sayyidina sebab Nabi membahasakan diri sendiri dengan Sayyidina. Ini dalil dia, one of the dalil. So itu dalam satu kaedah, meraihkan riayatul adab muqaddamun ala imtisalil awamir. Meraihkan adab itu didahulukan daripada menjunjung perintah. Apa maksud ni? Kena faham baik-baik. Ini last point. Adab dikedepankan, diutamakan berdasarkan berbanding dengan suruhan. Maksud dia begini. Katalah saya tuan rumah, tuan-tuan nak masuk rumah saya. Besok raya lah contoh kan, tuan-tuan datang, Assalamualaikum, salam, masuklah, okey. Saya keluar arahan, tak apa, bawalah selipar, bawalah kasut raya awak yang bau kedai itu masuk dalam rumah. Tak apa. Saya arahkan tetamu supaya bawa kasut masuk dalam rumah. Di pihak anda akan berfikiran, kurang ajar ke elok? Kurang ajar. Dalam budaya Melayu kan, kurang ajar. Ada yang makan kasut nanti. Baik. Jadi awak nak ikut cakap, anda nak ikut cakap saya ke nak meraihkan adab dulu? Ni kaedah tadi. Mengutamakan adab didulukan daripada suruhan. Saya suruh bawalah kasut tu masuk. Jadi macam mana sikap kamu? Mendahulukan adab, bererti tetap menanggalkan kasut. Nabi kata dalam surah Ibrahimiyah tak ada perkataan Sayyidina, ya. Tapi dari segi adab, kita sebagai hamba kena cakap wasallimu taslima, kamu berselawatlah dengan sebenar-benar. Taukid di situ makna apa? Taslima, dengan sebenar-benar selawat, kesejahteraan, penuh penghormatan. Dalil Ustaz ada dua. Satu ketika dalam perjanjian, Sayyidina Ali menulis satu perjanjian dengan orang-orang kafir. If I'm not mistaken, there is a agreement of Hudaybiyah. Nabi kata, ini Sayyidina Ali tulis, ini adalah agreement di antara Muhammad Rasulullah. Orang kafir tu tak puas hati. Kenapa awak tulis perkataan Rasulullah? Saya tak endorse pun, kita orang tak acknowledge, kita orang tak ngaku dia ni Rasulullah. Kenapa tulis Rasulullah? Tulis sajalah Muhammad bin Abdullah.
Nabi Muhammad arahkan Sayyidina Ali, tolong padam, delete perkataan Rasulullah. Mengalah Nabi. Sayyidina Ali tak mau. Rasulullah suruh padam perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali mati-mati tak mau padam. Sebagai adab. Rasulullah suruh padam tak? Suruh. Sayyidina Ali padam tak? Tak padam. Sayyidina Ali melawan Nabi? Bukan. Meraihkan adab. Didahulukan daripada suruhan. Akhirnya yang delete perkataan Rasulullah itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Itu hujah yang pertama. Hujah kedua jumpa lagi lah sesi akan datang, insya-Allah. Kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi